Avengers! Assemble. Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to Sema Marvel. Okay, kali ni kita bersua sekali lagi dengan setup yang berbeza. Komen sikit korang rasa macam mana dengan setup baru kita orang. Mana yang dengar kat Spotify tu, korang boleh check out our YouTube. Korang tengok okey ke tak setup baru kita orang. Yang mana korang lagi suka, yang sebelum ni ke yang sekarang? Yes. Dan ini nampaklah sedikit macam comic fans kita bersembang pasal filem dan sebagainya kan. Macam geek sikit. Tapi apa? dia, okay. Dia mungkin nampak dia punya apa orang kata gempaknya, dia macam ada semangat lah spirit. Tapi pada masa sama dia ada sedikit seperti kedai CD. Kedai CD Sebab tu orang tanya Anik jual CD ke? Ada orang ingat aku jual CD pula. Tidak. Ini adalah studio baru untuk Sembang Marvel dan juga podcast-podcast yang lain. Stay tuned. Kenapa kena mention dan podcast-podcast yang lain? Just sikit lah. Okay. Straight to the point. Alright. Apa yang kita nak sembang ni? Okay, kalau ikutkan topik yang first episode ni, kita nak borak new update tentang MCU yang dikatakan ada keruntuhan sedikit. Bukan keruntuhan lah, keruntuhan Jatuhnya kota Marvel ke? Ya, betul. Okay, Adik boleh Okay, kita startkan lah Kita start dengan beberapa perkara lah, which is kita tahu sekarang ni telah berlaku strike di United States, which is penulis, pelakon. Kebanyakannya memang buat satu strike ni, dia macam satu piket lah. Piket ni kita panggil satu boycott lah. Boycott. Mogok ke tak? Mogok, lebih kurang mogok. Sebab apa tu? Sebab pembayaran yang tidak lengkap. Itu satu. Yang keduanya adalah isu AI. Penggunaan AI di dalam penciptaan karya-karya lah. Maksud dia contoh ni salah satu, kita update lah sikit kenapa strike ni berlaku. Contoh seorang pelakon, contoh Anip jadi pelakon, Anip datang hanya untuk voice over. Anip datang untuk satu voice over je, yang lain AI yang buat. Memang Marvel dah buat macam tu sekarang. Bukan Marvel saja, satu US. Disney lah. US. Hollywood. This is Hollywood punya masalah, bukan setakat Disney sahaja. Bukan Disney sahaja. Jadi benda ni efek dekat seluruh orang kata dunia Hollywood, yang mana memang berlaku banyak orang kata penangguhan daripada segi yalah untuk rekod cerita baru apa semua kan. Jadi inilah yang berlaku di Hollywood sekarang, dan dia telah efek kepada Disney dan juga MCU. Okay. Ini kita lari sikit. Biasalah kita daripada Marvel. Aku ada baca yang kenapa Presiden US Biden menolak untuk penggunaan AI dekat US sebab salah satunya adalah ketidaksediaan US untuk menerima penggunaan AI. Dan mungkin sebab tu lah salah satu efek yang kesan daripada benda tu lah. Kan. Sebabnya kita kena faham dekat Hollywood dia lebih bebas daripada kalau Malaysia apa-apa dikawasi oleh kerajaan. Betul. Kita buat kata apa yang Anik suka cakap lah. Kapitalis. Tak, kalau kat US director nak buat ikut suka hati dia orang. Dia tak kisah pun presiden cakap apa. Betul. Presiden punya kenyataan tu dia politically lah, dia more incline kepada dia nak menyokong lah karyawan-karyawan ni. So tapi, itu yang berlaku kat US. Okay, so strike ni dia sampai bila dia akan berlanjutan? So solution dia? Tak tahu. Sampai ada satu statement lah daripada director. So maksudnya bila penggunaan AI tu dah menjalar, means that akan ada penggantian lah. Maksudnya dia kena buang. Betul. So juga macam tu So itulah strike berlaku sebab even copywriter pun lah, ChatGPT pun boleh guna sekarang kan. Betul. So itulah yang sebenarnya yang dihadapi di US. So nak buat skrip senang. Type create me. Okay, tak apa. Kita alright. So rentetan daripada apa yang jadi tu, writers strike dan sebagainya itu, kita dimaklumkan tentang beberapa penangguhan siri dan filem daripada MCU. Betul. Antaranya Loki season 2 dikata dia ni tak tahu dia delay ke tak kan? Tak. Loki tak delay. October 6 What If diawalkan. Betul. Christmas tahun ni. Echo Januari 2024. Betul. X-Men 97 early 2024. Tahun depan. Agatha late 2024. Ironheart delay. Tak tahu bila. Wonder Man delay juga dengan Daredevil. Itu yang paling kita kecewa lah sebab Daredevil ni kita memang nanti-nantikan. Dan bila kita sebut pasal Agatha tadi, ada update yang terbaru pasal Agatha.
Yang ni Dia tukar nama. Ya, Yeah. Sepatutnya Agatha Coven of Chaos, dia tukar jadi Agatha Darkhold Diaries. Yes. Wow, Darkhold. Yes, Darkhold. Boleh tak nak sentuh? Okay, aku nak berstart berteori sikit. Okay, boleh. silakan. Okay, kalau kita tengok Dr. Doom, dia punya kelahiran dia ataupun origin dia daripada keturunan Latvia. witch juga Witch, kan? betul. Okay. So adakah mungkin dalam Agatha dia boleh bagi introduce sikit tentang kelahiran ataupun sedikit latar belakang tentang Dr. Doom? Mungkin ada sedikit ke macam mana pendapat korang? Ya, Boleh rasanya jadi juga. memang ada. Sebab kita pun dah pernah kupas sebelum ni pasal Fantastic Four kan. Okay. Pasal Dr. Doom ni, kita cakap yang dia seorang yang genius, dia ada superpower dan dia seorang witch. Keturunan dia lah. dia. Mungkin Okay. boleh cerita kat situ sebab mesti dia ada susu galur confirm punya. Betul? Boleh jadi. Sebab Agatha pun kita tengok dia punya previous storyline pun dia banyak bagi tahu pasal back ketika dia di zaman-zaman dulu. betul. Harap-harap adalah sedikit susu galur keturunan ataupun parents Dr. Doom masuk. Okay, So, kalau aku Dr. Doom, kalau kau cakap ni Dr. Doom ni dia memang ada keturunan witch kan. Kau rasa power dia witch warna apa? Kan kita tahu Agatha warna purple, hijau. hijau. Sama macam Hijau. Loki. Oh. Kenapa? Dia akan ada maksud dia power dia ni dia akan berkait satu sama lain tau. Okay, Dr. Strange- kenapa color hijau dia sebab komik memang komik karakter dia dia pakai cape warna okay, hijau okay. apa semua kan. Kalau tak tahu mungkin dia susu galur pada Agatha juga warna purple. So Boleh reference juga. dia daripada komik memang color hijau lah. Mostly dia Mostly guna magic dia warna warna hijau lah. Okay, kalau hijau dia apa maksud dia? Ada maksud dia? Tak ada, hijau more kepada mischief magic. Macam Loki kan okay, trick faham, dia faham. kan Nakal-nakal sikit. nakal magic dia lebih kepada trick orang. Macam Agatha warna purple jahat. Kita tahu apa tu warna orange ada nama dia tu. Eldritch Magic. Warna Shang-Chi orange. Shang-Chi, Doctor Strange. Betul. Eldritch Magic tu is the pure magic itu sedikit sebanyak kita dah masuk teori Agatha kan. Okay, Masuk gear 3 terus. Laju. Apa lagi update yang terkini kita nak baca update dekat episod ni ke? Ada banyak je sebenarnya update. Antaranya update yang mungkin agak lewat dah sebenarnya. Dikatakan Tobey dan Andrew Garfield akan membuat kemunculan dalam Secret Wars. Wow. Yes. Ini dah lama lah sebenarnya dah berita lama. ni. Tapi Betul. Kita aku bagi tahu rasa balik lah. agak menarik lah. Toby dengan Andrew Garfield. Andrew Garfield. Ha. Sebab hari tu kita buat teori, kita buat what if yang dalam Andrew Avengers, Garfield. Andrew Garfield dalam Avengers Ha. kan. Okay, bila kita cakap Secret Wars, kita pun dapat news juga yang director Secret Wars yang sepatutnya direct cerita tu pun dah ditukar. Betul. I see. Secret Wars ke? Secret Wars. Secret Wars. Michael Waldron is rumored to no longer be writing Avengers Secret Wars. So siapa yang akan menjadi pengganti dia? Tak tahu. Tapi based on ni fandom fans dekat Twitter, diorang sokong pemecatan rumours pemecatan Michael Waldron ni. Sebab Disebabkan apa? Disebabkan Storyline dia tak storyline best. yang tak best satu lagi diorang cakap based on cerita Avengers ni orang kata Russo Brothers ada writer yang lagi bagus lah. Oh, okay. Faham. Tapi kenapa Russo Brothers tak nak direct Tak tahu. Kan? Sebab macam Infinity War dengan Endgame Yeah, diorang direct. sebab diorang dah completekan the whole Infinity Saga kot. So dia tak nak takut macam flop ke macam Taika Waititi. Betul. Tapi sebenarnya rasanya Russo Brothers Masih terlibat. masih terlibat, cuma writer. Aku yang aku dengar juga diorang ada special project juga. Ada superhero tapi bukan from DC dengan Marvel jugalah. Faham? Faham. Boleh kita boleh faham dan situasi macam tu. Okey. Apa lagi Update semasa. Kita Update. bercakap pasal Spider-Man Tom Holland pula. Rumours dia MJ akan continue still. untuk jadi love interest of Peter Parker Tom Holland dalam Spider-Man 4. So MJ dia akan menjadi MJ Mary Jane Watson untuk universe Spider-Man untuk lah. universe Spider-Man yang Tom Holland ni lah. Tapi kita tak tahu macam mana dia nak kembangkan balik. Faham? Sebab mungkin lah ada satu teori akan ada Gwen Stacy kat dalam Spider-Man 4 sebab dia dah masuk universiti. Betul. Okay, Kalau boleh ikutkan girlfriend Spider-Man adalah Gwen Stacy. Gwen Tapi Stacy. Dia ada banyak MJ girlfriend. Betul lah. Tapi yang antara paling primary Mary Jane dengan Gwen Gwen lah. Stacy jugalah. Cuma aku secara personally aku rasa macam
cukup lah kot untuk Mary Jane dengan trilogi yang sebelum ni, sebab kita tahu yang Spider-Man sekarang ni dah reboot fresh, very fresh. Maksudnya memang ikut origin comic, Freshman dia tak year dikenali kan. and also dia pun akan apply kerja as a wartawan, cara gambar semua, Daily Bugle. betul. And kalau boleh lah kita upkan lah Gwen Stacy instead of Mary Jane. Tapi siapalah kita. Okay, Betul? siapa yang kau rasa sesuai jadi Gwen Stacy kat dalam Tom Holland punya Spider-Man? Dia kena, first criteria dia kena blonde. Belum tu boleh colour. Boleh colour. Tapi semua Gwen Stacy tak pernah yang colour tau. Yang masa Spider-Man yang Andrew Garfield tak colour. Siapa tu? Apa nama? Emma Stone. Emma Stone tak colour. Lepas tu yang masa yang Tobey Maguire punya pun tak colour. Tu memang rambut dia blonde. Oh ya. Okay, aku ada satu pelakon tapi aku lupa nama dia. Dia berlakon apa? Cerita yang dia main chess tu, perempuan tu. Oh, Gambit. Anna Taylor-Joy. Yes. Aku rasa Tapi dia macam tua je. tak. Dia cantik. Tak, macam maksud aku Tulang hidung muka dia dia maksudnya dia macam Dia tak macam remaja. Dia remaja. Sebab dia berlakon macam dalam Queen's Gambit tu pun dia berlakon as a teenager. Dia dah di fasa yang umur dia berapa 20 something. Sebaya aku 21. Sebaya kau Ni dia buat research tau. Dia sebut lepas tu dia tahu 21. Macam mana dia tahu 21 ni. Tapi dia tak ingat nama Dia orang tak tu. ingat Dia nama ingat tu. umur je. Salah dia. Aduh. Tapi kalau abang kan Izzat, siapa sesuai jadi Gwen Stacy? Aku tak kenal sangat lah. Aku mungkin ingat kenal muka tapi tak ingat nama lah. Ni tak ada apa. Siapa yang putih-putih yang Dia berlakon cerita apa? Sekejap. Aku tengah memikir ni. Okay. Sebab aku rasa setakat ni dalam fikiran aku tak ada lah. Sebab kalau ni pun tua. Siapa? Cakap je, tak apa. Siapa Tak ada idea. Aku tak ada idea, serius. Tak ada idea. Aku ada satu lagi idea. Siapa? Korang tengok cerita Wednesday kan? Tengok. Okay. Ada kawan dia jadi werewolf tu. Itu aku rasa sesuai sebab dia macam hyper girl. Okay. Itu boleh jadi juga tapi aku lupa nama dia apalah. Ya. Tapi kalau apa tu Emma Watson pun, tapi Emma Watson dah tua sangat. Emma Watson tua. Probably dia boleh jadi Mary Jane version universe lain tapi yang dah tua. Ya. Possibility tu boleh juga. Tapi aku rasa Emma Stone adalah, aku nak dia jadi Gwen Spider-Man, Gwen Spider Gwen Spider. Spider should be Emma Stone lah. Tapi dia dah mati. Yelah, mungkin Tapi dalam universe lain universe kan, lain. kita tak tahu. But boleh jadi. Sebenarnya Emma Stone is the best Gwen Stacy lah. Sebab dia pandai portray that character of completing Spider-Man betul. punya. MJ dia tak complete Spider-Man kan. Sebenarnya dia membuatkan Spider-Man tu lagi resah. Tapi kalau ikut comic reference kan, sebenarnya MJ ni function, betul. MJ yang tak function tu dalam Tobey Maguire. Yang dalam ni pun sama. Yang dalam Spider-Man. Tapi aku rasa dia tak konsisten tau. Dia tak konsisten lah. First Spider-Man kita nampak dia macam bijak, dia nampak macam boleh berdikari, tapi lepas tu dia dah macam mula bodoh, bimbo. Bimbo. Biasalah perempuan bila jumpa lelaki. No, dia punya statement. Aku dia alpha. No offense Tak ada. Bak tengok ni, bak tengok ni. Bukan bala, bukan. Alamak. Bila bercinta. Okay. Alright. Kita teruskan update kita. Takut. Meleret. Kita teruskan. Apa lagi update yang terkini? Deadpool. Okay. Deadpool banyak sangat berita ni. Banyaknya. Apa antaranya? Jap, Deadpool tadi dia tertunda ke? Deadpool yang tak ada aku lagi tahu. setakat ni. Okay, yang paling latest sekali yang pernah berlakon dalam cerita Adam tu. Adam Project. Adam Project. Okay. Dia dikatakan bakal menjadi Deadpool Kid. Yes. Kidpool. Sebab kalau kita tengok, kalau korang tengok ada behind the scene pun cerita The Adam Project pun memang dia literally memang sebiji macam sarkastik dia. So mungkin kalau dia bagi aku seronok lah. Yes. Excited. Sebab satu lagi lepas je yang ada orang tweet yang pasal siapa yang berlakon jadi budak dalam Adam Project tu jadi Kidpool. Ryan Reynolds like the tweet. Okay, means like agree lah. Dia bersetuju. Maybe ada tapi dia bersetuju lah. Dia setuju lah yang budak tu untuk jadi, sebab cara dia sebiji macam dia get the Ryan Reynolds punya vibes lah. Deadpool punya kalau vibes. dalam behind the scene pun memang ada scene-scene tu yang macam
Ryan Reynolds pun tergelak. Ah, dia kan dah susah betul. untuk gelak sebab dia pun memang funny kan. So basically there's two mutual actor. Kita harap dia boleh berlakon as Ryan Reynolds and the kid. The name of the kid is Walker Scobell. Okay. Walker Scobell. Kid Pool lah. Kid Pool, yes. Ada satu lagi berita. Berita ni pun dah lama sebenarnya. Tobey Maguire and Andrew Garfield will return as Spider-Man in Madderweb. Oh, Madderweb. Secret Wars. Actually, kalau tak ada rumours pun, kita tahu dalam Across the Spider-Verse, kita tak pernah dengar rumours ni. Tapi memang Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield muncul dekat dalam Across the Spider-Verse. Indirectly lah. Indirectly. Apatah lagi dalam Madderweb. Betul. Mungkin dia boleh kan? mungkin dia boleh involve directly. Dan mungkin Madam Web pun akan ada kaitan dengan Across the Spider-Verse. Semestinya akan ada sebab Madam Web controls the Spider-Verse. Kita tahu mungkin dia yang mengawal ataupun dia yang memberi arahan kepada Miguel O'Hara. Betul. Kalau diikutkan storyline Madam Web ni, yang the latest film ni, dia adalah villain ke macam mana? Dia adalah ketua for Spider-Verse ke? Madam Web tak pernah muncul sebagai villain. Dia sama team dengan Spidey Society lah. Dia macam mana? Madam Web ni dia seorang Spider-Gwen yang tak menjadi. Dia Spider-Gwen. Dia sepatutnya. Jadi keturunan something like that lah, based on comics lah. Faham. So another project lagi lah Sony dengan MCU regarding to Spider-Man. Tapi kita tahu Sony suka flopkan benda. Betul lah. Kita harap janganlah. Madam Web ni macam akan ada antara prospek yang boleh jadi besar lah. Yes, because dia adalah bridge daripada MCU straight kepada Spider-Verse. Sebab aku rasa dia akan memberi gambaran sebab multiverse kan, dia berkaitan dengan multiverse. And hopefully lah kalau boleh Sony boleh sedikit pinjamkan lah Miles Morales dengan Spider-Man untuk masuk ke dalam Secret Wars punya trilogy. Sebab event Secret Wars Spider-Man tu dua tu Peter Parker dengan Miles Morales penting juga. Betul. Antara elemen yang penting dalam Secret Wars. So kalau diorang tak ada, dia ada satulah ada plot tu yang ke arah Dr. Doom. Betul sebab in fact kalau macam contoh Across the Spider-Verse, kita tahu yang MCU dengan Sony work together. Sebab itulah munculnya macam contoh yang multiverse punya jalur. Lepas tu ada idea of the multiverse incursion and so on. So diorang kena work together lah kalau betul-betul nak make this happen. Even though dalam komik diorang yang spark the idea. So yang operating tu macam Mr. Fantastic, Doctor Strange. Diorang tak ada idea, diorang hanya menggerakkan, tapi idea tu datang daripada Spider-Man lah. Setuju. Wow. Okay, kita banyak juga kita kupas pasal update ni Banyak. Sebenarnya kita dah lama tak update. Betul, benar. Dan banyak update baru lah. Betul, kita dah masuk kepada multiverse ni kan. Why not kita bagi glimpse about the Marvels. Wow. Okay. Sebab The Marvels sekarang dah bulan 9. The Marvels keluar lagi less than 2 months. Memang akan orang kata banyak updates lah buat masa ni. First thing first is about dia punya duration lah. Duration dia very compact. 1 jam berapa? 1 jam 38 minit. 1 hour and 1 jam 37 minit. 1 hour and 7 seconds. 107 minutes. 107. It's very fast pace. Aku rasa tadi kita baru bincang sekejap. Kita rasa macam, aku yakin dia tak boring. Dia macam tak macam cerita Ant-Man Quantumania. Betul. Dia tak tapi ada satu lagi berita tadi kita dah discuss, kemunculan Kate Bishop bukan di end credit scene, tapi one of the scene dalam The Marvel juga. Hujung-hujung. So apakah scene itu? Mari kita berpala tahu. Teori lah Teori, okay. Silakan. Kate Bishop akan muncul dekat dalam The Marvels untuk rekrut Kamala Khan. Okay. Rekrut apa tu? Young Avengers. Okay. So sekarang ni boleh dikatakan Young Avengers, Kate Bishop adalah leader dia. Yes, nampaknya macam tu. Tambahan teori. Okay. Kalau dalam komik Secret Wars, dia ada Illuminati lah, ada Team Tess. Dan aku yakin mungkin Young Avengers ni ada something important role, tugas diorang untuk settle down something dekat Earth lah. Dekat dalam universe tu. Kalau kita tengok daripada kartun animation lah kan, Avengers, bila berkaitan dengan Secret Wars, Kang datang untuk jajah masa sekarang. Masa tu dalam animation ada Iron Man lah. Yes. The person yang bantu untuk kalahkan Kang dekat current timeline, sebab Iron Man dah
kembali ke masa lampau, Captain America. Tak tahulah korang pernah tengok benda ni ke tak. Yang bantu adalah yang Avengers, which is Spider-Man, betul. Wolverine dengan Kate Bishop. Adalah beberapa watak, tapi 2 watak utama, Wolverine dengan And Spider-Man masa tu yang tolong rekrut balik. Betul. Okay. Betul. So yang Avengers akan main important part dekat dalam future MCU. So Kate Bishop akan rekrut dia orang. Okay. Sebab sekarang ni Spider-Man kita tak nampak lagi. And kita tahu Kate Bishop baik dengan Yelena Belova, which is dia orang ada love hate sikit Ya, tapi suka lah watak dia orang dua tu. Macam naughty. Okay, tu je. Alright. Tapi aku nak ulas sikit tentang The Marvels yang durasi dia 107 minit. Aku harap pertamanya dia tak flop lah. Dia takkan flop lah. Sebab timing yang pendek ni boleh jadi flop juga sebenarnya. Betul. Sebab takut dia rushing. Dia macam Eternals kan cerita dia patutnya panjang. So apa yang diorang buat, diorang nak jadikan fast pace. So filem tu dalam 2 jam kan. So hasil dia adalah banyak benda yang aku rasa development yang macam agak flop. Izzat dia comparekan Eternal dengan The Marvel, tapi aku rasa betul Eternal agak flop sebab laju dan disebabkan banyak karakter. Betul. Tapi kalau aku harap The Marvel 3 karakter ni je diorang fokuskan, fast pace should be okay. Aku harap macam tu. Dan aku harap storyline dia adalah storyline yang simple sangat. Yes. Sebab kalau storyline yang agak yang banyak konflik bla bla bla, orang pun penat nak penat. So aku betul, takut nanti dia jadi macam memang tak sempat sejam setengah tu untuk habiskan filem tu. Betul. Setuju. So kalau storyline dia simple, aku rasa should be senang untuk jadi fast pace, tak ada masalah, and then orang pun tak sempat bosan lah. Sebab orang sekarang tengah hype untuk Secret Wars. Betul. At least the Marvel semua director, walaupun diorang dah settle shoot apa semua, tolonglah masukkan sedikit elemen Secret Wars untuk bagi hype. Kalau kau setakat macam ignorance bagi daripada Marvel, Skrull, susah nak cakap. Sebab kita ada kita bagi 3 orang kata movie yang duration dia bawah 2 jam. First is The Incredible Hulk, 1 jam 52 minit. 1 jam 52. Incredible Hulk flop ke okay? Incredible Hulk 2008. Pelakon lain kan? Edward Norton. Flop juga aku tak tengok pun. Tapi dia tak flop sebab dia aku tengok dia macam dia origin dan karakter Hulk tu memang sama dengan komik. Dia tak ada humor, tak ada. Dia straightforward kan. Bodohkan. Second movie yang pendek adalah Doctor Strange First, 1 jam 53 minit macam tu. Aku suka. Okay, setuju. Kan? Lain daripada lain sebab suka dia punya mirror dimension semua lah. Yes. And third one is Ant-Man. Ant-Man pun 2 jam lah. 2 jam kan? Tak sampai. Dia laju juga lah. Tapi aku rasa yang flop sebab Kang lah. Tapi ada satu movie yang paling flop pendek bagi Marvel ni. Thor Love and Thunder. Itu bullshit lah. So kita dah tengok trend dia. Kita tak boleh nak cakap dia best ke tak best tau. Betul. Tapi boleh letak bet yang dia best. Sebab dia fast pace, straightforward kot. Sebab this is the first movie yang kita nampak 3 watak ada dalam satu movie sahaja. Betul. Macam mana dia nak concentrate untuk 3 watak, tapi tak adalah 3 watak sangat sebab dia Nick Fury. Tapi tak tahu Nick Fury ni dia terlibat secara directly ke tak. Aku harap tak sangat lah kot. Dia fokus pada tiga watak ni lah kan. Aku rasa kehadiran Nick Fury pun sebab Saber. Yes. Benda tu. Dan aku tengok ada scene dalam trailer tu juga yang dia mengumpulkan Saber punya army kot. Kita tengah ada chaos. Dan ada satu rumours yang mengatakan, tak tahulah rumours ke ataupun benda yang betul yang macam kau cakap tadi. Sebelum kita shoot tadi, kau cakap pasal satu scene dalam trailer yang menunjukkan siapa? Monica Rambeau. Apa ni? Apa benda tu? Incursion Door. Okay. Boleh explain sikit? Incursion Door ni dia macam bila berlaku incursion kita tahulah sekarang tengah berlaku kat dalam multiverse, which is branch of timeline apa semua kan. And then if anything happens nanti dia bertembung apa semua. So Incursion Door ni muncul ketika Monica Rambeau dalam first trailer tu, dia kan macam nak menghala ke satu benda yang ada gamma attack yang kan dia dekat Saber, dia dekat outer space. Lepas tu bila dia nak sentuh tu tiba-tiba berpusing, yang ada kat dalam suit astronaut dia tu Kamala kan. Jadi Incursion Door tu kita hanya tahu sampai situ saja. Tapi dia meletakkan satu orang kata permulaan untuk multiverse muncul dekat dalam The Marvels. Semua teori by fans ke ataupun dah dikonfirm oleh director ke?
Itu hanya sekadar orang bagi teori. Tapi probably lah teori-teori fans ni kadang-kadang dari tak ambil Yelah, confirm kan sebab betul. apa lagi yang muncul dekat outer space Selain daripada takkanlah apa kita panggil Eternals, apa tu cosmic, apa nama dia tu, apa Yang mana? Negative Zone. Bukan Addition tu dia apa? Celestial. Takkanlah Celestials dah muncul. Mungkin juga teori itu sebenarnya adalah portal untuk apa tu Galactus. Boleh jadi juga. Macam Sebab sekarang tidak ke arah space Fantastic punya Four, scene. negara macam tu. Fantastic Four pun dah ada kat situ. Tapi terlalu awal Terlalu pada awal aku. tu. Terlalu awal. Kenapa Saber cari? Kenapa Nick Fury? Kalau katakanlah Fantastic Four muncul 60s kan, Nick Fury as a director, ex-director of S.H.I.E.L.D. mesti tahu pasal secret file pasal Fantastic Four. Mungkin dia nak mencari juga. Betul juga. Betul. Boleh jadi juga. Memanglah 1960s tu Nick Fury tak muncul lagi, tapi kita tahu yang dia director of S.H.I.E.L.D. Mesti dia ada access to a lot of secrets yang ada kat dalam S.H.I.E.L.D. Betul. Logik. Aku putting a really high hope lah untuk The Marvels ni ada include multiverse juga. Sebab dah tiba masanya aku rasa macam fans MCU dia dah very excited untuk multiverse. Tolong connectkan each other dan make sure lah The Marvel jangan tak ada kaitan langsung lah dengan multiverse. Betul, at least betul. kena ada lah. Yes. Dan kita nampak dalam The Marvels juga Goose terbang bersama-sama dengan Captain Marvel. Betul. Adventure bersama-sama. Sweet ada orang. So Berapa bulan? Tarikh dia? Apa? November, awal November lah. Awal November, bulan 11 lah kan. So kita InsyaAllah kita akan keluarkan edisi khas merchandise. Merchandise kita tak lama lagi kita akan merchandise Captain Marvel, The Marvels. Captain Marvels, The Marvels. So mungkin kita boleh pakai merchandise tu, pakai tu ketika menonton. Betul. The Marvels sama-sama. Harap-harap kita dapat tiket untuk premier lah. Dijemput oleh Disney kita akan cuba usahakan. Kita akan cuba usahakan. Kerja dah berjalan. Kalau kita keluarkan merchandise untuk The Marvels ni, kita orang bagi siap-siap sebulan sebelum movie tu launch, kita orang pakai lah. Betul. Untuk promote kepada korang. Bagi korang terbakar dulu. By the way, untuk kita nak bagi tahu design baju kita ke ataupun kita nak tunggu kita pakai saja? Tak, jangan macam tu, jangan serahkan. Okay. Kau senang buat kerja. Macam ni lah. Kita jangan cerita dulu. Kita pakai je nanti. Kita pakai je nanti. Biar korang berwandering. Betul. Kita orang hanya diam saja. Kita tunjuk dah cukup itu saja. So kita shoot untuk 3 minggu punya episod kan. Yes. So lepas 3 minggu nanti korang akan nampak kita orang akan pakai shoot 2 baju lagi. Wow. Okay. Dengan pakaian baju merchandise kita orang sendiri lah. Merchandise sendiri. And second is The Marvels. Yes, The Marvels, betul. Mungkin saya akan pakai dulu kot design tu. Sebab saya dah order. Aku boleh je order juga. Tak ada okay, jom. Adik dah lah tinggal. Busy lah. Ada dia busy. Tapi rasanya okay kot. Kita boleh buat NPC live nanti dekat sana. NPC lain macam. Sampai pakai. Anik macam mana NPC? Thank you for the rose. Okay, selesai The Marvels. Apa update yang paling latest ataupun yang kita nak tambah lagi sebelum kita aku rasa update macam dah tak ada dah. Tak ada, setakat itu je update yang terbaru. Kita pun dah agak panjang podcast kita ni, dah 20 minit something. So kita tamatkan podcast kita. Boleh. Ajab, aku nak hypekan balik untuk mood Loki season 2. Yes. Kalau boleh korang boleh drop dekat komen lah apa korang punya expectation untuk Loki and ending untuk Loki. Kita bagi ending terus. Betul. So apa yang korang expect untuk ending season Loki season 2? Adakah terus introduce Kang terus introduce kepada Doctor Strange ke? Korang drop, nanti kita orang akan bacakan nanti. Betul. Itu saja. Loki Oktober. Macam biasa episod terakhir kita akan watch along. So kita tengok sama, tapi korang tengok muka kita orang. Tapi tengok video tu dekat YouTube pun dekat 1K kita tengok. Betul. Dengan mengunjang-unjang. Aku macam tak faham kenapa. Tapi tak apalah. Thank you so much. Thank you so much guys. Thank you so much. Dan macam biasa, jangan lupa subscribe kita punya YouTube, follow on notification. Lepas tu jangan lupa follow kita punya Spotify, bagi 5 star, follow TikTok, follow Instagram. Mana lagi? Dan jangan lupa apa? Share video like, ni, like, comment. Yes. Video ni kalau lalu kat korang punya timeline ke dekat YouTube ke. So
Till we meet again guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.